Hey guys, what's up? Assalamualaikum, selamat datang ke Bob Perspective. Okay, hari ini saya nak buat review filem yang dah keluar beberapa minggu yang lepas. So agak lambat juga review ni, sebab saya pun macam baru ada mood lah nak buat review. Saya nak buat review filem Ghostbuster Afterlife. Okay, sebenarnya yang nak tengok sangat filem ni adalah anak saya, anak perempuan saya yang umur 10 tahun tu kan. Saya pun tak tahu macam mana dia boleh jadi fan kepada Ghostbuster punya franchise ni, filem ni. Dia suka Ghostbuster yang original punya movie yang tahun 84 ke tak silap saya, tahun 80-an lah. Dan lepas tu yang dia excited nak tengok Afterlife ni pasal memang dia adalah timeline yang sama kan. Okay, so dia personally sebagai fan memang sangat suka filem ni. Pasal filem ni penuh dengan fan service lah, benda-benda yang fan tahu, yang dari fan yang mengikuti filemnya dulu. So dorang ada easter egg lah, macam-macam benda dorang nampak dalam filem ni. Dan saya dapat juga sikit-sikit sebab saya pun dulu tengok, saya zaman-zaman saya lah, masa kecil sebenarnya filem tu kan. So personally dia memang sangat suka lah, 2 kali dia pergi tengok itu. Okay, dan untuk saya, yes, saya enjoy movie ni. Saya suka sebab dia adalah satu, saya rasa satu cara yang bijak untuk buat sequel yang setelah berpuluh-puluh tahun. Dan dia juga mengambil, nak kata mengambil kesempatan macam tak sedap punya, macam benarnya pasal salah seorang yang memegang watak Egon dalam filem tu dah tak ada, dah meninggal. So bukan sempena, dengan ketiadaannya dia tu, diorang mengeksploitkan ketiadaan pelakon tu di dunia sebenar ni untuk buat skrip yang untuk Afterlife ni. Menjadi, pada saya menjadi menarik. Dia menggunakan benda tu, kekurangan tu, untuk menjadikan filem ni menarik. Dan ada babak-babak terakhir tu yang memang agak menyentuh perasaan lah, berkenaan dengan watak Egon ni kan. Antara lagi cara bijak yang saya rasa pengarah dan produksi ni guna adalah diorang mengambil balik banyak elemen-elemen movie yang lama, dibawa masuk ke dalam ni, diselarikan dengan skrip ceritanya. Sebab benda-benda tarikan dulu tu yang sebenarnya buat orang suka kepada filem yang dulu, so dia bawa masuk ke dalam filem ni. Jadi dekat situ diorang dah macam main satu benda yang safe lah untuk fan dia. So untuk fan baru itu saya tak pasti, mungkin fan baru ada yang keliru ke apa ke, tapi ya, antara contoh benda yang saya nampak adalah watak villain ya terutama, dan cara ending itu, macam mana dia menumpaskan watak tu. Dia macam ada homage kepada filem-filem lama, cara dia macam mana apa semua. Even teknologi pun diorang masih memberi satu tribute kepada teknologi. Maksudnya dulu tak ada CGI tak ada CGI kan, so banyak practical effect, banyak guna selain practical effect, saya tak pasti effect apa yang diorang guna untuk laser tu apa semua. Macam satu contoh yang gatekeeper dengan keymaster tu kan, yang macam anjing. Untuk zaman dulu memang teknologi tu hanya mampu untuk buat macam tu, macam dia macam, saya tak pasti dia guna, tapi practical effect lah. Nampak keras kan, nampak muka patung anjing tu pun keras. So dalam filem ni dia masih mengekalkan benda yang sama tau. Kita tak nampak benda tu terlalu realistik, dia masih sama macam dulu, masih nampak keras. So saya sukalah benda-benda macam tu kan. Dan pelakon-pelakon untuk filem ni, casting utama, watak Phoebe tu, watak budak tu, dengan kawan dia podcast tu, memang saya suka. Memang diorang satu gabungan yang best. Podcast tu kelakar, yang Phoebe tu memang jenis selamba, jenis tak ada perasaannya, tak takut. So dia memang similar dengan atuk dia Egon. Dia membawakan sifat-sifat, walaupun Egon tak adalah macam tu sangat, tapi kita nampak lah dia punya imbasan, dia punya iras tu kan. Dan cuma watak abang kepada Phoebe ni yang
pelakon Stranger Things tu saya tak pasti watak dia ni dengan perempuan yang dia suka tu, saya tak rasa dia memberi apa-apa kesan sangat pada cerita dia. Macam function dia tu dalam filem ni yang saya tak nampak. Macam kalau dia tak ada pun saya rasa tak apa, tapi watak lakonan okey, pelakon tu okey, cuma kalau boleh dia ada gunakan bagi dia something yang support cerita yang so saya rasa tu je lah yang saya ingat, sebab saya dah lama dah tengok itu. Jadi untuk filem ni saya suka, walaupun sebenarnya kalau dari sudut skripnya memang saya nampak banyak plot hole lah, banyaklah lopongnya di sana sini kan. So macam movie ni kalau kita tengok, kita daripada dulu kita tengok, kita suka kan, macam kita ada sentimental value lah dengan dia. So kita tend untuk ignore benda-benda yang boleh kata remeh-temeh, benda-benda yang macam okey lah, tolak lah benda ni, tutup mata lah, tutup sebelah mata kan. So okay guys, terima kasih kerana menonton sampai sini sajalah saya punya review. Dan terima kasih. Assalamualaikum. Peace out.